اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. اللهم مغفرة أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلوم في الدارين فمن علامات الصغرى ما قد وقع ومنها ما لم يقع وعلامة الكبرى 10 هنا في ظهور المهدي. وعلامات الكبرى 10 أولها ظهور المهدي. Yang pertamanya zuhurul mahdi. Okey. Ustaz sebut hari itu. Sini zuhurul mahdi tak termasuk dalam hadis. Innaha, satu ketiga para sahabat berbincang. Kemudian datang Rasulullah. Ala ma tadzakaruna. Kamu ni berbincang tentang apa? Sahabat sebut, natadzakaru anis sa'ah. Kami ya Rasulullah, kami berbincang tentang hari kiamat. Rasulullah sebut, innaha lan taquma. Sesungguhnya ia tidak berlaku hatta tarau 10 ayatin, sehingga kamu melihat 10 tanda. Jadi hadis ni, jadi ini kita sebut apa? Sabqul qalam, telajak pen. Imam Baijuri, telajak pena. Mahdi tak termasuk 10 tanda yang Rasulullah sebut. Jadi sini kita sebut apa? Kalau ulama kita sebut apa? Sabqul qalam. Dia tersilap situ. Okey. Sebab zuhurul mahdi, kita kata apa? Zuhurul mahdi ini dia merupakan tanda terakhir bagi apa? Tanda-tanda kecil kiamat dan tanda awal bagi tanda kiamat besar. Okey. Jadi sini dalam 10 ni dalam hadis Rasulullah, Mahdi tak termasuk. Mahdi tak masuk. Ad-Dajjal, nuzul Isa itu. Okey. Jadi apa? Sebab tu yang kita sebut minggu lepas, apa tanda Mahdi? Tanda dia apa? Dalam sebuah riwayat, yaqtatilu 'inda kandikun salasatun kulluhum abna'ul khalifah summa la yasiru ila wahid minhum. Akan berlaku peperangan di sisi kanzun. Kanzun ni pembendaharaan kamu. Setengah ulama kata Rasulullah guna perkataan Kaabah kanzun kerana di bawah Kaabah tu tersimpan harta. Di bawah Kaabah tu tersimpan harta. Yaqtatilu 'inda kanzikun. Di segi khazanah kamu ini, kanzun makna tempat simpan harta kamu. Sebab ulama kata mengapa Rasulullah guna Kaabah ni Rasulullah sebut kanzun? Kerana di bawah Kaabah tu ada tersimpan harta pentinggalan orang Arab Jurhum dulu. Okey. Kemudian dia kata apa? Kulluhum abnaul khalifah. Semua mereka ini putra raja. Summa la yasiru ila wahid minhum. Kemudian tidak ada seorang pun menang. Kemudian summa dzakara. Kemudian apa? Summa tatlu'ul rayatus sud min qibalil masyriq. Kemudian selepas itu kamu akan nak nampak naik rayatus sud. Rayatus sud mana bendera panji hitam. Rayatus sud min qibalil masyriq. Bendera hitam ini, panji hitam ini dia datang dari sebelah timur. Sebelah Khurasan. Kawasan mana? Kawasan Khurasan. Selepas Parsi dan sebelum India. Itu kita panggil kawasan Khurasan. Summa tatlur rasyidus sud min qibalil masyriq.
akan naik bendera panji hitam. Fayaqtilunakum qatlan lam yaqtulu ahad. Mereka akan perangi kamu peperangan kamu tidak pernah berjumpa orang perang kamu begitu. Sebab mengapa Rasulullah sebut pada orang Arab? Mengapa golongan yang panji hitam ni datang perangi mereka? Mengapa golongan panji hitam datang mereka? Sebab waktu itu orang Arab telah meninggalkan agama ini. Mereka telah lari daripada menyeleweng daripada agama ini. Okey. Kalau sebut thumma dzakara syai'an lam ahfazhu. Sauban kata thumma dzakara syai'an. Kemudian Rasul sebut sesuatu aku tak hafal. Faqala fa idza ra'aitumuhu apabila kamu telah melihatnya fabayu'u walau habwan ala salj. Apabila kamu telah melihat bendera hitam tak dimuncul, tertegak sudah bendera hitam, kamu pergilah bertahan setia dengan mereka, baiklah dengan mereka. Biarpun kamu waktu itu kamu terpaksa merangkak di atas salji, pergi dengan mereka. Sebab mereka apa? Mereka datang sebagai muqaddimah kepada kemunculan Mahdi. Mereka datang ini, mereka adalah muqaddimah kepada kemunculan Mahdi. Sebab tu kalau hadis fitan yang kita belajar, ingat hadis kita sebut ni hadisul fitan. Rasulullah sebut, kita tidak diminta meletak ke mana-mana kumpulan. Kita tunggu saja. Rasulullah sebut akan naik bendera hitam sebelah timur. Mereka benar-benar mendirikan kerajaan Islam. Dulu berapa ramai orang pemuda-pemuda kita tertipu. Dia nampak ISIS naik ke bendera hitam la ilaha illallah, guna apa? Lambang apa? Cop cincin apa? Cincin Rasulullah. Nampak bendera hitam, inilah panji hitam datang sudah. Berapa ramai tertipu dengan mereka. Sehingga termasuk salah seorang adik pada Syekh Ustaz Syekh Abdul Alim As-Sa'di dibunuh oleh mereka. Syekh Abdul Alim As-Sa'di, adik kepada Dr. Syekh Abdul Qadir bin Sa'di, adik Abdul Malik bin Sa'di, dibunuh oleh mereka. Sebab apa? Sebab mereka bawa pahaman mereka ni, mereka rasa mereka lah pemegang panji hitam tu. Sebab tu kita bukan ni. Dulu berapa ramai orang jadi begitu. Dia sangka kamilah pemegang panji hitam ni, kamilah. Kita bukan minta begitu. Kita beriman sampai masa nanti kita tengoklah berlaku. Dulu sebab dengan hadis beginilah ramai akhirnya akhirnya terperangkap. Nampak ISIS bawa naik bendera hitam. Terus inilah panji-panji hitam sebelah timur. Iraq kan sebelah timur sudah kan? Sebelah timur. Datanglah berbai'ah. Bai'ah. Inilah khalifah Amirul Mukminin. Ini khalifah. Akhirnya apa terjadi? Akhirnya terperangkap. Berperang sesama sendiri. Yang ini tembak Allahu Akbar, yang ini balas pun tembak Allahu Akbar. Yang ini balas tembak Allahu Akbar. Dua-dua Allahu Akbar. Kemudian itu satu ya. Sebab tu kita dengan ilmu kita tengok. Kita belajar dan kita tak diminta pun tentukan bila waktunya berlaku ni. Mungkin dekat, mungkin lama, Allah mengetahui. Mungkin dekat, mungkin lama, itu semua di bawah ilmu Allah. Kemudian kita ingat kemudian Rasulullah sebut Mahdi ini dia sendiri pun tak tahu kata dia Mahdi. Ingat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun tak tahu dia akan dilantik sebagai rasul. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kau satu ketiga bukan tahu apa itu kitab, apa itu syariat iman, bukan kau tahu. Rasulullah sendiri pun tak pernah sangka dia akan dilantik sebagai nabi. Begitu juga Mahdi sendiri pun dia sendiri pun tak tahu kata dia Mahdi. Ini sekarang kakak ajar sesat dah, dia mengaku dia Mahdi. Dia mengaku dia Imam Mahdi. Jadi gitu. Mahdi ingat dia tak tahu kata dia Mahdi. Rasulullah sebut mulai kita Mahdi mana? Fa idza rajulun haribun minal Madinah ila Makkah. Apabila seorang lelaki, Rasulullah sebut dalam keadaan nakirah, haribun dia lari minal Madinah dari Madinah ila Makkah. Fayukhrijunahu ahli Makkah wa huwa karih. Ulama Mekah waktu itu yang keluarkan dia.
wa huwa karih. Dia sendiri dia tak suka. Dia tak boleh terima kata dia dilantik sebagai pemimpin. Fayukhrijunahu wa huwa karih. Mereka keluarkan dia wa huwa karih. Dia sendiri pun karih. Dia sendiri pun tak setuju. Dia tak suka nak lantik pemimpin. Dia belum rasa tak sanggup. Fayubayi'unahu bainar rukni wal maqam. Maka mereka membai'ahnya, bertaat setianya di antara bainar rukni wal maqam, antara rukun Yamani dan maqam antara rukun Hajarul Aswad dan maqam Ibrahim. Fayubayi'una bainar rukni wal maqam. Mereka bai'ah dia di mana? Di antara Hajarul Aswad dan maqam Ibrahim. Situ. Sebab tu waktu Syekh Abdul Walid Ani di syarah hadis ni, dia kata apa? Ini menunjukkan dia sendiri dia tak tahu kata dia Mahdi. Kemudian hadis Rasulullah sebut lain, fa aflahu Allahu fi lailatin aw lailataini. Allah baiki keadaan dirinya dalam masa semalam atau 2 malam saja. Allah baiki dirinya dalam semalam atau 2 malam. Okey, jadi apabila orang Mekah letak dia pemimpin, waktu tu dalam Sahih Muslim dah, dalam Riyadhus Shalihin dah. Waktu itu akan sebuah kerajaan pada Syam. Sebuah kerajaan waktu itu kerajaan yang kuat di Syam. Mereka hantar fayab'atsu ba'san min kulli Syam. Mereka hantar bala tentera untuk lawan dia. Fa idza kanu bil baida yukhsafu awwaluhum wa akhiruhum. Apabila mereka tiba di Baida antara Mekah dengan Madinah, yukhsafu awwal wa akhiruhum. Akan ditenggelam bumi orang awal dan orang akhir mereka. Di mana? Di Baida. Baida kawasan pasir kosong antara Mekah dengan Madinah. Makna ini datang daripada Syam. Bila? Wallahu a'lam akan berlaku. Bila? Sekarang kah? Allah yang mengetahui. Jangan kita pandai-pandai ya. Tak lama lagi datang sudah Mahdi itu. Jangan pandai-pandai. Ini benda gaib, urusan Allah. Sebab apa? Mahdi apabila dia keluar, yang ini, yang tentera dari sebelah timur itu, mereka akan datang bertaat setia pada dia. Mereka dirikan kerajaan Islam di sebelah Khurasan. Kemudian zahirnya Mahdi, mereka ikut di bawah kepimpinan Mahdi. Dipimpin oleh seorang pemuda Bani Tamim. Tamim ni ingat bukan tanah Melayu ya. Itu di mana karutnya. Tamim ini keturunan Tamim bin Murrah. Okey. Sebab apa? Rasulullah sebut, "Uhibbu Tamiman." Aku suka Bani Tamim. Sebab apa? Li'annahum asyadun nasi 'ala Dajjal. Mereka ni paling keras berhadapan dengan Dajjal. Bani Tamim. Bani Tamim. Mim Samim. Sebab Bani Tamim ni Tamim bin Murrah min Samimil Arab. Ini Tamim, tanah Mim Melayu. Apa juga ini? Pemuda Bani Tamim. Dia akan pimpin di sebelah Khurasan. Kemudian dia akan serahkan kepada Imamah Al-Mahdi. Waktu itu di Syam akan tertegak sebuah kerajaan yang cukup kejam. Di Syam waktu itu akan tertegak sebuah kerajaan yang cukup kejam. Sehingga waktu Syekh Abdul Walid ni sebut, dia kata, dia baca satu riwayat, wa yabquruna butul al-hubala fayatbakhuna fil kudur. Sampai peringkat kejam mereka akan belah perut perempuan yang hamil daripada musuh mereka, kasih keluar, wayat bukhuna fil kudur. Mereka akan masuk dalam apa? Masak dalam periuk. Janin mereka keluarkan, mereka masak. Akan tertegak sebuah kerajaan yang cukup kejam di sebelah Syam. Sebab tu Arab semakin lama semakin teruk, semakin lama semakin teruk, semakin lama semakin teruk. Sampai terakhir sekali waktu apa? Waktu Mahdi datang, mereka berada di kemuncak kekejaman mereka. Sebab tu, apabila Mahdi naik, mereka hantar untuk perangi Mahdi. Mahdi bersama dengan pengikut dia, bersama dengan tentera-tentera dia. Okey, selepas tenggelam tadi, selepas ditenggelam buli, apa? Atahu abdalus Syam wa asaibul Iraq. Waktu itu datanglah untuk berbai'ah bertaat setia dengan Mahdi abdalus Syam. Abdal ni setengah ulama kata itu golongan wali Allah. Nama dia Abdal. Makna mereka ni sentiasa ada diganti. Wa asaibul Iraq, dan asaib daripada Iraq. Mana asabah serban.
setengah ulama itu nama gelaran bagi para asaib, mana para awliya Allah. Abdal di Syam, asaib Iraq. Atahu abdalu Syam wa asal Iraq. Asal Iraq untuk bersama dia. Sebab apa? Mereka telah nampak apa? Tanda apa? Tanda Mahdi ini di Mekah zahir dia akan datang tentera, dia akan di mana? Di telan bumi di antara Bidi Baidak. Sebab tu pernah berlaku dulu. Sahabat kata, Rasulullah sebut akan datang tentera dari Syam akan ditelan bumi di Baidak. Sebab tu dia kata, apabila zaman Abdul Malik bin Marwan memerangi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Sebab Abdullah bin Zubair didirikan kerajaan di Hijaz. Dia kata, kami batal sahabat, kami tunggu sudah. Tengok, inikah Rasulullah maksudkan? Sebab Rasulullah sebut akan datang tentera dari Syam, mereka nak serang Baitullah, orang di Masjidil Haram. Sampai ke Baidak, mereka ditelan bumi. Jadi kami tunggu, inikah Rasulullah maksudkan? Tapi tengok tak ada apa-apa pun, bukanlah lagi. Sahabat kata bukan lagi. Jadi sahabat pun perhati juga. Dia kata, kami perhati, inikah Rasulullah maksudkan? Sebab apa? Tentera Bani Umayyah pada Syam. Jadi apabila Imam Mahdi kuasai Mekah, dia hantar, selepas ditelan bumi tadi, dia hantar tentera dia untuk perangi kerajaan di Syam tadi. Jadi sewaktu Huzaifah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa yahillu qatluhum wa hum muslimun al-muwahhidun?" Bagaimana halal al-Mahdi? Kaifa yahillu qatluhum? Bagaimanakah halal untuk Mahdi memerangi mereka? Wahum muslimuna muwahhidun. Wahum muslimun, sedangkan mereka ini Muslim, Islam. Muwahhidun, ahli tauhid. Ahli tauhid. Ahli tauhid. Rasulullah sebut apa? Rasulullah sebut, innama imanuhum ala riddah. Sesungguhnya iman mereka ini iman orang murtad. Makna mereka murtad daripada agama. Wahum khawarij. Wahum khawarij. Mereka adalah khawarij. Rasulullah sebut, orang Syam waktu itu, pemerintah tadi, pemerintahan khawarij. Makna mereka khawarij, tahu kan? Orang umat Islam ini semua salah, batil, syirik, bid'ah. Wahum khawarij. Mereka adalah khawarij. Yaquluna bi ra'yihim innal khamra halal. Peringkat mereka mengatakan dengan guna akal mereka guna akal mereka bi annal khamra halal. Arak ini halal. Sampai peringkat itu. Jadi Huzaifah tanya Rasulullah, kaifa yahillu qatluhum fa muslimuna muwahhidun? Bagaimanakah halal perangi mereka sedangkan mereka ni muslimun muwahhidun, orang Islam bertauhid? Rasulullah sebut, innama iman riddah. Iman mereka iman orang murtad. Wahum khawarij. Makna waktu Mahdi masih lagi ada khawarij. Khawarij ni apa? Yang menganggap umat Islam lain kafir, syirik. Kemudian apa? Ahli bid'ah. Yaqulu bi ra'yin bi anna al-khamra halal. Mereka mengatakan dengan pendapat mereka arak tu halal. Sebab tu khawarij ini bila habis? Sewaktu mereka keluar bersama dengan Dajjal. Sebab khawarij akhirnya sejarah khawarij, berakhirnya sejarah Syiah, mereka akan diperangi oleh Mahdi. Sebab Syiah sebab apa? Sebab tu nanti Mahdi panjang cerita dia ni. Kalau tidak tak habis kita baca kitab ni tentang Mahdi saja. Sebab satu ketiga Rasulullah sebut, fayaqtuluna aduwan min waraikum. Kamu akan memerangi musuh di belakang kamu. Syekh Ustaz sebut dulu, dia kata maksud musuh di belakang kamu. Musuh belakang kamu adalah Syiah. Okey, sebab apa tengok ini Ustaz ambil lah riwayat yang Ustaz belajar daripada Syekh Abdul Walid Ani rahimahullah. Kalau siapa belajar jurud kenal lah tu. Siapa belajar jurud yang generasi 90-an tu kenal lah tu. Syekh Abdul Walid Ani. Okey, dia kenal lah tu Syekh tu. Okey, dia kata apa? Ini Ustaz ambil bermulut dia ni. Dia kata apa? Susunan dia kharabul Madinah, imaratu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis akan dimakmurkan. Kemudian kharabul
Kharabul Madinah, imaratul Baitul Maqdis. Madinah akan menjadi sunyi. Imaratul Baitul Maqdis. Baitul Maqdis akan dimakmurkan. Imaratul Baitul Maqdis, Fathul Qastantaniyah. Apabila Baitul Maqdis dimakmurkan, Fathul Qastantaniyah, maka Konstantinopel akan ditakluk umat Islam. Mana Istanbul akan kembali ditakluk oleh umat Islam. Maksudnya apa? Selepas ini kalau umur kita panjang, kita akan tengok Istanbul kembali jatuh pada Kristian. Ustaz belajar dengan dia waktu tahun 1995, 95-96 gitu. Waktu itu berlaku peperangan Balkan. Kamu tahu tak? Kamu tak hidup waktu itu. Peperangan Balkan ini selepas perpecahan Yugoslavia. Yugoslavia berpecah. Jadi waktu itu majoriti Yugoslavia ini adalah Serbia. Jadi dalam Yugoslavia ini ramai umat Islam, iaitu Bosnia. Okey, Kroasia, Serbia, 3 etnik ni. Jadi waktu itu orang Islam orang Serbia dia perangi orang Islam. Orang Bosnia. Ramai pemuda-pemuda Islam pergi berjuang untuk bersama bantu orang Bosnia. Tapi dia sebut tu, waktu orang kata, mungkinkah Bosnia akan menjadi negara Islam pertama di Eropah? Waktu tu 94-95, adakah Bosnia akan kembali menjadi negara Islam pertama di Eropah? Orang tak, dia cakap apa? Bosnia akan menjadi seperti biasa selepas perang. Betul dia cakap. Dia kata Bosnia lepas perang ni jadi macam biasa juga. Sebab waktu tu ramai pelajar Bosnia datang ke Jordan untuk apa? Untuk belajar agama kan? Jauh pada agama. Tapi sekarang tengoklah, lebih kuranglah Bosnia, bukan berubah apa pun. Okey, dia kata begitu. Sebab dia kata kalau kau umur panjang, Turki akan kembali jatuh pada Kristian. Sebab Fathul Qastantaniyah, Fathul Rum, kamu akan menakluk kota Rum. Sebab Eropah kalau umur panjang, yaquduhum asgharuhum, mereka akan dipimpin oleh negara paling kecil mereka. Eropah di akhir zaman Mahdi, yaquduhum asgharuhum, mereka akan diperintah oleh negara paling kecil antara mereka. Mana negara paling kecil di Eropah sekarang? Kota apa? Negara apa? Kota Vatikan. Dia ada pasport dia sendiri tu. Dia ada apa? Diplomat dia sendiri. Kota Vatikan. Yaquduhum, mereka orang Eropah ini orang asgharuhum, negara paling kecil mereka. Okey. Jadi Mahdi mana? Dia akan balik pemerintahan di Baitul Maqdis. Pemerintahan imam dulu Nabi Daud dulu. Di mana? Di Baitul Maqdis. Sebab tu kemudian awal Mahdi akan berdamai dengan Rom. Berdamai dengan Rom untuk perangi Konstantinopel. Okey. Kemudian Rom pula bantu Mahdi, tuqatiluna aduwan min waraikum. Rom berdamai dengan Mahdi, tuqatiluna aduwan min waraikum. Kamu akan memerangi musuh di belakang kamu. Di belakang Syam di mana? Di mana belakang Syam? Iran, Parsi. Syekh Ustaz sebut dia kata Parsi. Sebab Syiah sebab apa? Dia tak terima Mahdi. Sebab Mahdi dia apa? Mahdi dia hidup dalam ghaib. Muhammad bin Hasan al-Askari, imam yang kedua, ke-12. Bagi Syiah, akidah Syiah, dia Mahdi juga. Tapi Mahdi dia sekarang berada ghaibu Batul Kubra. Di mana? Di Samarra. Di mana? Di Iraq tu. Sekarang dia bersembunyi di situ. Sebab tu Ustaz pergi haji apa? Haji last ni 2017 hari tu. Jemaah apa? Di Mina ada jemaah haji dari Iraq kan? Jemaah Iraq, orang Syiah lah. Orang berzikir, dia ya badi'uz zaman. Dia panggil apa? Ya badi'uz zaman. Berzikirlah dia. Panggil apa? Badi'uz zaman, pengindah hiasan masa ini. Makna dia panggil siapa? Makna mereka apa? Doa untuk keluarnya Mahdi. Tiba-tiba keluar Mahdi, bukan Mahdi mereka tunggu. Jadi mereka tak terima. Tuqatiluna aduwan min waraikum. Kamu akan memerangi musuh di belakang kamu. Kemudian selepas itu berlakulah pengkhianatan Rom. Waktu itulah Fathul Qastantaniyah, Rasul sebut Fathul Rom. Kamu akan menawan kota Rom. Waktu perang apa? Kota Rom itulah dia panggil apa? Perang apa? Wuqu'ul malhamah, akan berlakunya malhamah. Apa malhamah? Malhamah daging yang beri. Makna peperangan yang paling besar. Orang putih sebut Armageddon.
Armageddon. 100 orang, seorang saja hidup. 100 orang, seorang saja hidup. Orang putih sebut Armageddon. Nanti kita boleh baca dalam syarah Muslim. Hadis Imam Muslim. Begitu. Sebab Allah sebut. Kemudian kharabul Madinah, imaratul Baitul Maqdis, kharabul Madinah, Madinah menjadi sunyi, imaratul Baitul Maqdis, Baitul Maqdis dimakmurkan. Imaratul Baitul Maqdis, Fathul Qastantaniyah, pembukaan kota Konstantinopel. Fathul Qastantaniyah, Fathul Rum, pembukaan kota Rum. Fathul Rum, khurudud Dajjal, waktu itulah keluarnya Dajjal. Dajjal dari mana pula? Sebab dia sebut ni. Summa khurudud Dajjali. Summa, kemudian khurudud Dajjal, keluarnya Dajjal. Sebab apa? Bila waktu umat Islam telah sampai ke kota Rum. Summa khurudud Dajjal, summa nuzul Isa bin Maryam. Summa khurud Dajjal. Dari mana Dajjal keluar? Dajjal keluar di belah mana? Juga sebelah timur. Waktu Mahdi berperang dengan tentera Rom, waktu jatuh Rom, waktu itulah Dajjal keluar. Yakhrud Dajjal wa ma'ahu 70 rajulan min Yahudi Asfahan. Dajjal akan keluar bersamanya 70 rajulan, salbuna alfi rajul, di belakangnya 70,000 daripada apa? Yahudi Asfahan. Sebab sekarang mengapa Yahudi keluar di Iran, bukan di Eropah? Ingat ya, Yahudi tak lama di Eropah. Yahudi ni baru 2-3 hari saja baik di Eropah ni. Sebenarnya orang Yahudi dia lebih selesa hidup di bawah naungan umat Islam daripada naungan orang Kristian. Makna kalau dia hidup orang Kristian, dia mesti jauhkan orang Kristian daripada agama dia, baru dia boleh hidup. Kalau orang Kristian berpegang dengan agamanya, Yahudi tak boleh hidup. Sebab apa? Sebab apa? Yahudi sebenarnya dia jatuhnya kota apa? Jatuhnya kota Spanyol, Andalus, Spanyol kepada tentera apa? Latu apa? Isabel kan? Yahudi ikut mana? Ikut orang Islam, lari ke Turki. Yahudi dah rumah semua tu. Lari balik ikut orang Islam. Mengapa Yahudi tak boleh hidup bersama Kristian? Melainkan orang Kristian jauh pada agama Kristian. Sebab apa? Sebab bagi mereka orang Yahudi lah bunuh Nabi Isa tu. Yang salib apa? Bersepit apa? Yesus tu disalib. Siapa yang salib Yesus tu? Yang letak duri, pakai cawat senyap tu, tekangkang situ tu. Bagi mereka siapa bunuh? Yahudi. Sebab tu orang Kristian dia tak boleh hidup dengan Yahudi. Tapi Yahudi pandai. Dia jauhkan orang Kristian daripada agama dia boleh hidup. Tapi tak lama. Satu hari orang Eropah bangkit, Yahudi kena lari balik. Kena lari, terpaksa cari bumi umat Islam balik. Sebab tu sebenarnya Yahudi sampai sekarang Yahudi ramai di Iran. Sebab apa? Hubungan Yahudi dengan Iran semenjak bila? Semenjak kerajaan Parsi. Sebab Allah kata, Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Alif Lam Mim, Rom telah ditewaskan. Kalau Rom ditewaskan oleh kerajaan Parsi, orang Yahudi kembali balik ke Baitul Maqdis. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka selepas kekalahan mereka akan menang balik. Jadi Rom menang balik, terpaksalah orang Yahudi balik ke Parsi. Sebab apa? Sebab Rom Yahudi dia bersama dengan Parsi. Sebab apa? Dia permusuhan dia dengan orang Kristian. Sekarang ni baru 2-3 hari saja Yahudi boleh baik dengan orang Eropah ni. Selepas apa? Pembunuhan Hitler. Selepas penyembelihan beramai Hitler. Sebenarnya Yahudi dalam sejarah Eropah ni, dia ada, kita baca sejarah Yahudi, dia ada Mazbah London, pembunuhan beramai-ramai di London. Mazbahatul Faris, pembunuhan ramai-ramai di Paris. Kemudian last sekali baru Hitler. Selepas ni Yahudi dia akan terpaksa lari. Ke mana dia kumpul? Terpaksa balik ke Iran. Sebab Allah sebut, Yakhrud Dajjal wa ma'ahu 70 alfi rajulin min Yahudi Asfahan. Dajjal keluar diikuti apa? Oleh apa?
70,000. 70,000 saja yang ikut dia. Yang tinggal itu berapa ramai? Asfahan. Jadi sewaktu Mahdi di mana? Di Rom, dia keluar. Waktu itulah kuasai Rom sudah, baru mereka kumpul balik. Dia melakukan kerosakan Dajjal. Cuma dia tak boleh masuk apa? Dia tak boleh masuk Mekah dan Madinah. Sehingga waktu tu apa sebut? Summa nuzul Isa bin Maryam. Kemudian turunnya Isa putra Maryam. Waktu itu dia sampai ke mana? Dia tak boleh masuk Mekah. Dia akan berkemah di mana? Di Ardis Sabkhah, dekat Gunung Uhud. Rasulullah sebut. Dia Madinah tak boleh masuk. Dia hanya ke kepung saja. Dia kepung di mana? Di Sabkhah. Waktu itu dahsyatnya fitnah Dajjal, sehingga Rasulullah sebut seorang lelaki ini, dia balik ke rumah dia ikat isterinya, ibunya, adik perempuannya, perempuan diikat sebab ramai perempuan terikut dengan dia. Sebab tak tahan anak menangis. Waktu kelaparan, tentera Mahdi tengah berperang di Rom. Okey. Waktu itu dia kata sehingga balik ikat mamaknya, takut apa? Takut lari keluar ikut Dajjal. Seorang lelaki ya'midu ila bintihi, ya'midu ila ammatihi. Dia pergi cari anak dia, isterinya, makciknya, ibunya, pergi ikat di rumah supaya tak boleh bergerak. Sebab dahsyatnya fitnah Dajjal. Kemudian dia menuju ke mana? Dia menuju ke Baitul Maqdis. Dia kepung situ. Waktu itulah turunnya apa? Nuzulul Isa AS di mana? Di Manarati Syarqiyah, di Manarati Timur, di Baitul Maqdis. Setengah ulama kata Menara Timur sekarang jadi di gereja, setengah kata tak, di Masjid Umawi. Allah lebih mengetahui di mana. Okey. Jadi dia turun, sebab Nabi Isa Allah sebut apa? Allah sebut dalam Quran kan? Jadi apabila Nabi Isa turun, dia apa? Turun makna waktu subuh. Waktu subuh, Mahdi berada di Baitul Maqdis sudah, pemerintahan situ. Dia suruh apa? Minta Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa tak. Mahdi yang jadi imam. Jadi waktu itu dia keluar berhadapan dengan tentera Dajjal. Sebab Rasulullah sebut apa? Waktu itu, bukan sekarang ni. Sekarang di Palestin memang Yahudi. Kamu tahu tak? Ya, di Palestin sekarang Zionis ini Yahudi yang apa? Yang berpegang dengan Talmud, dengan Taurat ni. Mereka anggap Zionis ni sebagai apa? Ajaran sesat. Pure Yahudi, mereka menghukum Zionis ni ajaran sesat. Sebab dia kata apa? Kembali ke Baitul Maqdis ini satu kewajipan. Ini ajaran dalam Yahudi. Dan kembalinya mesti dipimpin oleh Mesia. Tapi Zionis ni pandai-pandai buat keputusan sendiri. Dia kata, iyalah kita masuk dulu. Nanti Mesia datang kita sambut saja. Yahudi ni tak terima. Sebab tu kata, Zionis di Arab ni tak lama juga. Jatuh ni sekarang dia kuat pada Saudi. Ada UAE. Ada apa? Ada munafik Arab ni. Jatuhnya kerajaan Saudi, contoh jatuh Wahabi di Saudi, jatuh apa? UAE. Nak hidup macam mana? Sebab dia hidup sekarang sokongan dia orang ni. Di mana apa? Sebab tu saya ingat dulu sebut. La yaqta'ul al-ud illa bil-ud. La yaqta'ul ud illa bil-ud. Tidak boleh potong kayu itu melainkan dengan kayu juga. Dululah kapak hulunya buat pada apa? Kayu. Mata saja besi. Yang besi tak boleh pergi terus mesti adakah kayu. Jadi kayu sebenarnya potongkah kayu. Dia kata begitulah Palestin sekarang bilangnya. Dia boleh masuk sebab apa? Orang Arab jadi kayunya untuk hantar Palestin. Orang Arab juga yang jadi kayunya untuk hantar Palestin. Satu hari dia kena keluar. Ini yang Rasulullah masuk ni. Sewaktu mereka keluar dengan Dajjal, waktu tu Allah sebut la taqumus sa'ah hatta yuqatil yahud hatta yuqimul yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam akan berperang dengan Yahudi. Fayakhtabi'ul yahud wara asy-syajar wal hajar. Maka orang Yahudi waktu itu dia bertapuk di belakang pokok dan batu. Fayaqulu asy-syajar wal hajar. Maka akan berkata pokok dan waktu itu, ya Muslim. Ini Syekh tak sebut tu. Dia kata waktu itu, ya Muslim. Wahai orang Islam. Sebab dia kata waktu itu bukan Hamas ya. Bukan juga PLO, bukan Hamas, bukan Jihad Islami, tapi semua tentera umat
Islam daripada semua bangsa. Dia kata tenteram sebab tu sama juga pembukaan kota Constantinople. Dia kata pembukaan yang Rasulullah maksudkan, satuftul Constantiniyah wa khairul amir amiruhum wa khairul jaishum, akan ditawan kota Constantinople sebaik-baik tentera, sebaik-baik pemimpin mereka, sebaik tentera mereka. Dia kata bukan Muhammad Al-Fatih, memang dia pahala besar, dia jadikan Islam, tapi dia bawa tentera dia, tentera orang Turki. Sekarang dia kata Imam Mahdi dia sebaik-baik pemimpin, tentera dia sebaik tentera. Sebab apa? Tentera Mahdi ni semua bangsa ada situ. Orang Arab, orang Melayu, orang Pakistan, orang Afghanistan, orang Eropah yang Islam, semua belakang dia. Sama juga waktu peperangan dengan apa? Dengan Palestin tu. Di Palestin. Sebab tu Rasul sebut, okey, waktu itu bertapuklah orang Yahudi dengan apa? Di belakang pokok dan batu. Fayaqulul syajul hajar. Ha ya muslim, hadzal yahud wara'i wa Islam. Ini Yahudi belakangku, faqtulu, bunuhlah dia. Illal gharqat, mereka pokok gharqat, fa innahu min syai yahud, kan dia daripada pokok Yahudi. Jadi waktu itu tinggallah selepas dibunuh Nabi Isa bunuh apa? Dajjal. Itulah yang dimaksudkan Rasulullah. Dia akan berlaku peperangan orang Islam dengan Yahudi yang ikut Dajjal. Jadi Nabi Isa menang semua. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj zaman Nabi Isa ya. Waktu tu selepas Ma'juj memang tak boleh lawan dah. Mahdi kan Nabi Isa tak boleh lawan. Sebab apa? Wa hum min kulli hadabin yansilun. Allah sebut mereka di tempat tinggi mereka turun. Mereka sampai ke Tasik Tabari. Cukuplah tu, nanti insya-Allah sudah. Lama cerita ni. Okey, sebab ni hadis fitan. Sebab apa? Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia naik selepas solat subuh, dia naik mimbar. Selepas solat subuh ya. Dia turun waktu zuhur. Solat zuhur, selesai solat zuhur, dia naik lagi. Dia naik sampai asar. Berhenti solat asar. Selepas solat asar, naik lagi sampai solat maghrib. Makna sehari suntuk. Jadi tabi'in tanya sahabat, dia cerita apa begitu? Apa Rasulullah cerita sampai apa? Pagi sampai tengah hari, sampai petang sampai maghrib. Dia kata apa? Ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Fa'alamuna ahfaduna. Orang yang alim masalah ini, masalah apa akan berlaku, ahfaduna. Orang yang paling kuat dia punya memorinya. Sebab apa? Banyak sangat Rasulullah cerita. Rasulullah sebut nama lagi. Okay. Dia kata apa? Sebab apa? Fa'alamuna ahfaduna. Rasulullah sebut orang yang paling alim masalah ini, yang paling kuat ingatan dia. Sebab banyak sangat Rasulullah cerita, tak sempat kami nak ingat. Jadi yang alim, yang paling dia kuat punya memorinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna tinabah wa la tajmul tabisan alaina fanadil waj'al muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.